Seminggu penuh drama apabila kem Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berulang kali menekan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan Parlimen, nampaknya gagal apabila bajet baharu Malaysia akhirnya dibentangkan pada Jumaat, 7 Oktober 2022. Kini, Yang di-Pertuan Agong yang mempunyai budi bicara sama ada untuk memperkenankan permintaan Perdana Menteri bagi membubarkan Parlimen akan berangkat ke London selama seminggu mulai malam Ahad, 9 Oktober untuk menyaksikan pelancaran stesen janakuasa Battersea yang dibangunkan oleh Konsortium Malaysia, menurut Straits Times, ST, Singapura. Battersea ialah pembangunan bercampur yang terdiri daripada pangsapuri, kedai, restoran dan pejabat. Namun, ahli UMNO tetap yakin bahawa penggal Parlimen akan ditamatkan dalam beberapa hari lagi bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15, PRU 15, diadakan segera. Memetik akhbar berbahasa Inggeris itu, cakap-cakap mengenai pos Datuk CQ daripada Al-Sultan Abdullah Ar-Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berleluasa dalam kalangan kumpulan yang setia kepada Zahid, yang percaya bahawa Yang di-Pertuan Agong telah memberitahu Ismail Sabri bahawa terpulang kepada Perdana Menteri bila untuk mengadakan pilihan raya. Menurut artikel 55(4), Perlembagaan Persekutuan, PRU wajib diadakan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pembubaran Parlimen dan sidang Dewan Rakyat yang seterusnya wajib dilaksanakan dalam tempoh 120 hari daripada tarikh pembubaran Parlimen tersebut. Berdasarkan kepada pengalaman dua pilihan raya yang lalu, PRU akan berlangsung dalam tempoh sebulan selepas Parlimen dibubarkan. Bajet 2023 adalah membuang masa, kata seorang pegawai parti kepada ST. Pembubaran mesti berlaku sekarang kerana pilihan raya perlu diadakan bulan depan. Jam semakin berdetik kerana musim banjir tahunan yang membawa maut dijangka bermula pada penghujung November dan Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, memerlukan sekurang-kurangnya 3 minggu untuk membuat persediaan mengadakan PRU. Hampir setahun lalu, banjir di seluruh negara pada Disember dan Januari mengakibatkan 54 orang kehilangan nyawa, 60,000 mangsa terkandas di pusat pemindahan pada kemuncak banjir dan menyebabkan sektor ekonomi mengalami kerugian kira-kira 6 bilion RM. Media Singapura itu melaporkan mereka difahamkan bahawa UMNO memberi kata dua kepada Ismail Sabri, yang merupakan naib Presiden Parti, panggil PRU atau hadapi akibatnya, selepas menghadap Al-Sultan Abdullah pada petang Khamis. Susulan majlis menghadap itu, mesyuarat tidak rasmi pimpinan UMNO telah diadakan, dihadiri oleh Ismail Sabri dan Zahid. Beberapa pemimpin UMNO, termasuk Ketua Pemuda Datuk Ashraf Wajdi Dusuki dan Setiausaha Eksekutif Datuk Sumani Ridwan, melayari media sosial dengan kiriman samar, Alhamdulillah, menyebabkan pengikut mereka membuat spekulasi bahawa PRU akan diadakan. Tetapi Ismail Sabri tidak berjanji, malah mereka yang berada di dalam lingkarannya tidak pasti dengan rancangannya, lapor ST. Menurut ST lagi, masa untuk mengadakan PRU 15 dipantau dengan teliti tatkala Perdana Menteri dikatakan mengunci hasrat untuk bertanding kerusi di sandan Zahid yang sekarang ini berdepan prospek disabitkan kesalahan rasuah terhadap 47 pertuduhan membabitkan Yayasan Akal Budi yang dijadualkan berakhir pada 10 November. Sabitan terhadap Zahid sekaligus akan membuka jalan kepada Ismail Sabri untuk merampas kepimpinan Gabungan Barisan Nasional, BN, yang didominasi UMNO dan mengawal pemilihan penting calon pilihan raya, menurut laporan itu. Walaupun UMNO secara terbuka menyatakan bahawa Ismail Sabri akan menjadi calon PM, jawatan penerusi BN dipegang Zahid bermakna gabungan itu akan mempunyai pengaruh luar biasa terhadap kerajaan sekiranya menang pada PRU 15. Pada Sabtu, Ismail Sabri menyatakan bahawa pilihan raya akan diadakan sebelum September 2023, tarikh muktamad mutlak untuk proses pengundian, menurut ST. Beliau menyatakan bahawa bajet tahun depan yang dijadualkan diluluskan sepenuhnya oleh Parlimen pada 23 November hanya boleh dilaksanakan jika kita memastikan BN menang. Kemudian semua yang diumumkan dalam bajet 2023 boleh dilaksanakan, katanya di Jempol, Negeri Sembilan. Tetapi pesaing utama BN, Perikatan Nasional, PN, blok terbesar dalam gabungan pemerintah, dan Pakatan Harapan, PH, juga telah melancarkan retorik tentang betapa tidak bertanggungjawabnya untuk memaksa pilihan raya apabila kerajaan sepatutnya memberi tumpuan kepada mengurangkan kesan ribut monsun yang akan datang. Semua 12 Menteri PN memperolehi surat kepada Yang di-Pertuan Agong pada Isnin, menegaskan bahawa Parlimen tidak seharusnya dibubarkan tahun ini, sehingga kedua-dua isu banjir dan kesan ekonomi akibat pandemik COVID-19 diselesaikan.
Pihak dan anggota komponen PN juga telah menyatakan bahawa 3 negeri yang masing-masing dikuasai mereka, Kedah, Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Selangor, tidak akan mengikutinya jika PRU15 diadakan. Ini bermakna satu lagi siri pilihan raya negeri yang mahal perlu diadakan pada pertengahan tahun depan.